Selamat pagi yang saya ucapkan kepada Puan Mudira dan rakan-rakan sekalian. Kami mahu berterima kasih kepada Puan Mudira kerana memberi program ini kepada kami untuk membuat persembahan di sini. Dalam hari ini, persembahan drama kami hari ini bersatu pemimpin peranan penting dalam menempatkan Malaysia di kedudukan yang tinggi di peringkat global menerusi berbagai data ulangan yang penting. Sekarang saya akan memperkenalkan rakan-rakan saya. Nama saya Leong Wei Hong. Nama saya Alman. Nama saya Puan. Nama saya Lin Chao. Nama saya Loy. Nama saya Leong Hui Wan. Nama saya Leong Chi Wai. Nama saya Du Hui Pen. Nama saya Kim Jun Tan. Oke, persembahan drama kami akan mulai sekarang. Selamat datang dan salam untuk Indonesia. Bertemu lagi dalam rancangan PM hari ini. Selamat pagi, Kim Tan. Apa ke tema hari ini? Tajuk hari ini adalah tentang dasar lawan negara. Oh, begitu. Boleh tak awak jelaskan? Dasar lawan negara adalah tentang negara-negara berjumpa sekali dan negara adalah ibaratkan sebagai seorang manusia. Jadi negara adalah tentang dan kita recall balik. Kita semua ingin menjalankan tugas sebagai negara. Jadi kadang-kadang negara kecil terpaksa mencari perlindungan daripada negara yang besar. Itulah masalah negara. Pada awal tahun ini, sekarang kami ini ada 3 skenario yang berkaitan dengan pasal lawan Malaysia dan Sumbangaya. Dua orang kamu akan masing-masing lagi ya, mana lah? Okey. Dalam skenario pertama, ketubuhan bangsa-bangsa bersatu mempunyai keahlian PBB yang membuka keahlian kepada semua negara di dunia dan telah mempunyai sebanyak 195 buah anggota negara. Dalam skenario ini juga, Malaysia sebagai ahli PBB telah membentuk tindakan kuasa besar iaitu Rusia yang telah mengambil kesempatan di atas negara kecil iaitu Afghanistan. Dan bagaimana Malaysia menyelesaikan masalah ini? Beberapa tahun yang lalu, Haunan dan PC telah pergi ke negara Afghanistan untuk menyertai aktiviti PBB yang diadakan. Tiba-tiba, mereka ternampak sesuatu yang berlaku. Hari kurang hari bawahan sasaran 3 Afghani saja, 1 ayam, 1 Afghani. Ini 3 ayam. Itu belum bayar lagi. Abang yang harus siapa? Kamu nak saya bayar duit kan? Nak orang Rusia makan tak perlu bayar. Nak bayar lah. Kalau bisa saya bayar se. Dia saya makan juga. Kamu semua nak duit kan? Tengok mereka, suruh mereka bayar. Duit kan? Bayar kan? Kamu gini dulu. Aku kuliah. Kamu nanti. Saya tahu apa ni. Itu kan? Beri. Sini.
Lepas itu, mereka akan pergi ke tempat lain. Masih orang nak kacau kan? Aku tunggu ketujuan dia. Apa saja? Sorry. Siapa ini sekarang? 3 kali 1 orang. Mana ni diskaunnya? Askar kan? Nanti ini dia. Jom. Hahaha. Orang Asia buat apa pun tak perlu bayar lah. Lepas ni, Fizi dengan Kaunan terlepas situasi ini. Orang Rusia memang berjam lah. Menjauh kawan itu nak buli. Ya lah, kalian boleh makan ni. Dia masih kuat. Tak boleh minjam. Jom hantar mereka. Jangan, sabarlah, fikir dulu. Jangan macam orang Rusia. Itu bukan untuk jumpa saya. Ini dulu. Ya, saya beritahu berkau PPT dulu. Jika dia ada orang Rusia, dia sempat macam ni. PPT. Okey. Kaunan telah menelpon kepada Kirosha, pengurusi Kiwi untuk memberitahu tentang perkara tersebut. Halo? Kalau si PPT ya? Saya nak beritahu semua. Saya nampak aku yang belum berlaku di Afghanistan. Saya nampak orang Rusia, mereka menceremoni tempat bersiap pembahasan sasaran. Mereka kuasa susunan di sahaja. Dan mereka juga buat perangan di tempat lain. Tiada orang Afghanistan boleh menghalang mereka. Saya tak tahu bagaimana membaca lah. Saya tahu mereka sedang membuat Afghanistan mengalah saja. Kirosha, PC dan Hanan dengan adanya PBB telah mengadakan mesyuarat untuk menyelesaikan masalah Rusia dan Afghanistan. Mempersembahkan wakil untuk PBB daripada Amerika yang adalah sebagai ketua untuk mesyuarat ini. Terusnya wakil dari Jepun dan kerajaan yang paling kecil adalah kerajaan dari Bangladesh, wakil untuk PBB. Dan kerajaan yang telah dibuli okey untuk PBB Bangladesh. Afghanistan. Maaf. Dan kerajaan yang telah saksi semasa pembunuhan tersebut adalah dari Malaysia. Okey untuk PBB. Ini tak payah beritahukan, tak payah bawa-bawa. Ini kerajaan dari Rusia. Bagi bukit. Saya adalah pengurusi PBB
yang saya cakap adalah betul. Nasib baiklah negara saya kena buli. Negara saya memang tak setuju apa yang orang Malaysia buat. Betul. Walaupun negara saya besar dan kuat, tapi saya tak buli negara yang kecil atau lemah. Ini memang tak baik. Oleh itu, saya sokong untuk menghentikan tindakan kejam ini. Betul kata wakil dari Tepun dan Bangladesh. Negara saya sedang dibuli oleh kamu lah, tak betul. Memang kejamlah kamu. Jangan Afghanistan. Jangan cakap dengan terhadap negara saya. Jika tidak, kamu semua akan tampakannya. Apa negara yang kau cakap? Hah? Tak kena betul. Memang kejam. Saya cakap sekali lagi ya. Diam, jangan cakap bukan terhadap negara saya. Jika dia tak bukti, jangan serang negara saya. Ini bukti lah. Apa lagi? Tengok. Apa yang cakap lagi? Sila senyap. Sebab mendengar perbincangan dari wakil saya mendapati terdapat bukti yang sah yang menunjukkan bahawa Russia telah melanggar peraturan PBB. Wakil Russia, apa yang beliau cakap sekarang? Saya mahu memberi amanan kepada negara Malaysia. Jika perkara yang sama ini berlaku lagi, negara akan menimbang tindakan yang serius dari PBB dan nama negara awak akan disenarai hitam dan disingkir dari PBB juga. Malaysia sekarang ini faham tak? Saya bersudah. Terutama terhadap negara. Selepas mesyuarat PBB, wakil Rusia telah bersetuju untuk berhenti menindas penduduk Afghanistan. Senario 2. Dalam senario ini, Malaysia yang juga merupakan negara anggota PBB telah menghantar askar-askar ke Somalia untuk melaksanakan misi penyelamat askar Amerika Syarikat pada tahun 1992. Dalam misi ini, Lance Corporal Mat Aznan Awang telah berkorban. Beliau telah dianugerahi Seri Pahlawan Gagah Perkasa selepas kejadian tersebut. Kami askar Somalia. Kami askar Amerika Syarikat. Marilah kita berperang. Terus. Hello, we need your help. Malaysia, come help us. SOS, you gonna die anytime. Ya, jangan cakap payah-payah. Matilah.
Selepas misi tersebut, anugerah Sri Pahlawan Gagah Perkasa telah diberi kepada Lance Corporal Mat Aznan Awang. Oleh sebab Lance Corporal Mat Aznan telah terkorban dalam penyelamatan askar-askar negara syarikat. Dengan itu, beliau telah berlayak menerima anugerah Sri Pahlawan Gagah Perkasa. Kita tidak dapat menafikan bahawa Malaysia banyak memberi sumbangan kepada PBB daripada pelbagai aspek juga. Seterusnya, dalam sinario 3 ini, OIC bersama dengan Malaysia telah banyak menyumbang kepada negara-negara Islam di dunia, terutamanya dari segi pendidikan. Senario ini terdapat 4 pelajar miskin yang muda dan mereka tidak dapat belajar di dalam negara mereka. Oleh itu, Malaysia dengan OIC bekerjasama untuk membina universiti dengan tujuannya untuk membantu pelajar-pelajar negara Islam yang miskin. Pada mulanya, 4 penduduk dari negara Pakistan yang tidak dapat belajar telah bekerja di sesuatu tempat kerja yang sangat teruk. Pada masa itu, 2 orang wakil OIC daripada Malaysia tersenampak situasi mereka yang teruk. Mereka secara mudah saja sudah mula bekerja tempat teruk ini. Betul ni, mereka nampaknya sangat teruk. Mana-mana macam ni. Jom kita pergi tanya apa mereka. Hello. Don't worry. Hai, apa khabar? Boleh tak saya tahu nama awak? Nama saya Syafati. Syafati ya? Kamu? Nama saya Syafati. Nama saya Rosma. Oti juga. Bapak nama apa? Cantiknya. Mak, Masimo. Berapa umur kamu semua? Berapa muda saja sudah bekerja? Kamu mampu semua belajar tau? Sebenarnya kami baru berumur 19. Kami terpaksa bekerja di sini sebab keluarga kami sangat miskin dan banyak kebutuhan yang berlaku daripada. Jadi kami terpaksa sara keluarga kami. Oh, begitunya. Jilan, apakah pandangan awak tentang situasi ini? Saya rasa situasi ini bukannya berlaku di sini saja. Okey, kalau kamu semua nak ubah kehidupan kamu, saya boleh tolong. Tapi kena bekerja sama. Boleh? Ya, kami berjanji bahawa kami semua dapat belajar supaya dapat mengetahui ilmu-ilmu yang boleh membantu kamu dalam masa depan. Betul tak? Betul. Janji. Ya, okey. Janji. Okey, kita sama kelas. Okey. Dylan dan Carson pergi ke pusat OIC untuk berjumpa dengan pengerusi OIC.
Mereka telah berbincang tentang situasi yang mereka menjumpai di suatu bandar dalam negara Pakistan. Hari tua, saya nampak satu kes yang sangat sedih bersama pengikut saya. Apa ceritanya? Ini yang report kami. Sebenarnya begitu. Di suatu bandar dalam negara Pakistan, kami bersamakan sekumpulan remaja yang sangat muda telah bekerja di suatu tempat kerja yang sangat teruk. Kerana keluarga mereka sangat miskin dan mereka terpaksa bekerja untuk menjaga keluarga mereka daripada kelaparan. Sebab ini menyebabkan mereka tidak mampu untuk belajar di sekolah. Tepat betul. Selain ini, kami juga dapati bahawa bukan saja mereka yang miskin, penduduk di kawasan itu juga kekurangan pendidikan sebab kawasan dia sangat miskin. So, kami cadang untuk bina sekolah atau universiti lah untuk tolong mereka. Ya, apa yang kita cakap tadi sangat betul. Oleh itu, apakah yang boleh kami buat untuk membantukan mereka? Untuk jawab, Okey, jika kamu tidak memantah, kita akan menjadikan universiti. Setuju? Setuju. Dan Malaysia adalah agen pertama untuk projek ini. Jadi projek ini akan boleh menolong pelajar-pelajar lain. Begitu saya dan Hasan akan menguruskan hal-hal ini. So, kami sangat terima kasih atas sumbangan universiti dan tolong. ya, kamu janganlah bimbang. Kami menguruskan hal ini dengan baik. Kami akan memastikan bahawa semua pelajar yang terlibat akan mendapat pendidikan yang boleh mengubahkan hidup mereka. Ya. Jadi, saya rasa negara-negara OIC akan mendaja dalam projek ini. Kamu akan jadi betul untuk projek ini. Ya, boleh. Terima kasih. Dylan Tan Carson telah melibatkan diri dalam pembinaan universiti yang bernama Universiti Islam Antarabangsa atau International Islamic University untuk belajar Islam di seluruh dunia di Malaysia. Selepas universiti siap dibina, banyak pelajar Islam telah berdaftar untuk belajar di situ. Hal ini telah banyak membantu pelajar-pelajar yang miskin di negara Islam. Di samping itu, UIA juga menawarkan beasiswa kepada pelajar yang memerlukan supaya mereka dapat belajar tanpa sebarang masalah kewangan. Pelajar-pelajar yang memasuki UIA dan menerima beasiswa daripada Presiden dalam UIA. Dan beberapa tahun kemudian, banyak pelajar telah menghabiskan pelajaran mereka di situ. Hari ini saya merasa sangat bangga kerana pelajar-pelajar saya telah menghabiskan pelajaran mereka dengan cemerlang. Sekarang saya akan memberikan ijazah kepada mereka. Pelajar pertama, pelajar kedua, Siti. Pelajar ketiga, Roti. Pelajar yang akhir, Rosma. Terima kasih. Sekarang saya akan mempersilakan pelajar perempuan yang paling cantik dalam universiti saya untuk memberi ucapan. Dipersilakan, Capati. Saya mahu berterima kasih kepada OIC kerana telah memberi peluang kepada kami untuk belajar di OIC. Dengan ijazah ini, saya boleh bekerja di syarikat yang besar dengan dan menjadi seorang engineer yang berpengetahuan. Sekali
Sekali lagi saya berterima kasih kepada Malaysia dan UIC. Beri tepuk